ada beberapa status di Facebook yang ditulis oleh satu veteran UMNO, nama dia ZMY. So dia ada tulis lah beberapa status berkaitan dengan Dr. Afifi, tapi nampak macam doktor tak ulas apa-apa tentang Dr. Afifi ni. Macam mana doktor? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya pun dah baca jugalah status dia yang akhir yang orang forward kepada saya. Saya tahulah cerita-cerita sebelum ni yang beliau bangkitkan tentang Dr. Afifi Al-Akiti. Tapi saya tidak ada buat apa-apa kenyataan untuk menyokong ataupun tidak menyokong tentang status-status beliau sebelum ini. Cuma yang akhir ini beliau ada sebut seolah-olah Dr. Afifi ni kawan saya, menyebabkan saya tidak mengulas tentang Dr. Afifi ni, tentang apa yang telah tersebar dan tentang video beliau berkenaan. Saya ingin sebut beberapa hal dalam perkara ini. Yang pertama ialah saudara ataupun Datuk Zaharin Muhammad Yassin. Ya. Saya tidak kenal rapat lah dengan beliau, tapi saya tahu beliau, saya pernah jumpa, saya rasa tersempak dalam satu dua majlis. Dia juga pernah bertegur sapa dengan saya, tak kira lah dalam apa keadaan. Dan saya pun anggap beliau sebagai satu orang penulis, dan saya pun baca juga beberapa tulisan beliau, dan saya hormati juga beberapa usaha beliau untuk membetulkan keadaan di dalam berbagai-bagai isu lah. Mungkin di sudut pendekatan bahasa dan seumpamanya tu mungkin ada perbezaan, tetapi niat beliau untuk membetulkan keadaan-keadaan yang pada anggapan beliau salah itu sesuatu yang patut dihormati. Itu saya bagi kredit dulu untuk dia lah. Adapun isu yang membabitkan Dr. Afifi ni, dia mungkin Datuk Zaharin tu ni, dia mungkin terlepas pandang beberapa hal. Saya bukan tim Dr. Afifi. Bahkan kalau sesiapa yang mengikuti perkembangan dengan dekat, kita sebenarnya sebelum Datuk Zaharin ini mendedahkan isu Dr. Afifi ni, kita memang di dalam mood yang tegang dengan Dr. Afifi ni. Iaitu disebabkan pertama, saya pernah membuat status sebelum ni tentang penyalahgunaan nama Majlis Raja-Raja. Dan kita kena ingat Perlis juga mempunyai raja. Dan jadi kita rasa kalau ada pihak yang menyalahgunakan Majlis Raja-Raja dengan pergi ke sana dan ke sini membuat tuntutan itu dan ini, dan ataupun membuat dakwaan itu dan ini tentu saja menyentuh kita juga di negeri yang juga beraja, jika sekiranya hal itu tidak seperti mana yang didakwa. Dan kita juga buat penyelidikan dan kita buat siasatan. Kita bertemu dengan banyak pihak tentang dakwaan-dakwaan ataupun kenyataan-kenyataan yang secara tertutup ataupun terbuka yang dibuat oleh Dr. Afifi. Dan kita bimbang dengan apa yang cuba beliau bawa masuk ke dalam negara ini. Itu sudah ada di dalam perhitungan kita. Dan kita memang sedang menghadapi beliau dengan rancangan dia. Sebelum lagi saudara Zaharin sebut tu, kita pun telah alert tentang hal-hal yang seperti itu. Itu saya nak jelaskan kerana setengah orang sangka kita satu tim dengan dia. Kita tak satu tim dengan dia. Ialah sebagai satu individu Muslim, kita semua orang Muslim bersaudara lah. Kita tak nafi lah. Tetapi kita tak bersama dengan dia dengan apa yang beliau buat. Dan kita menentang apa yang sedang beliau buat. Dan kita menganggap usaha-usaha yang Dr. Afifi buat tu pada kita sangat bahaya. Sangat bahaya. Dan kita telah bawa menghadap kepada pihak istana, kita telah membincangkan di berbagai-bagai peringkat. Supaya saudara Zaharin tahu bahawasanya kita bukan
uh, berkompromi dengan dia. Apabila berlaku kes yang berlaku dengan Dr. Afifi yang viralkan itu, sepatutnya kalau nak ikut logik lah, kita lah yang patut meraihkan ataupun bergembira kerana seakan-akan pihak yang bertentangan dengan kita telah jatuh dalam masalah. Tapi seperti mana yang semua tahu, itu bukan pendekatan saya lah. Bahkan ketika perkara itu berlaku, saya telah menyebut kepada sahabat-sahabat yang memperjuangkan sunnah ini supaya kalau boleh kita mengelakkan isu-isu peribadi ini. Kita tak campur dalam hal-hal yang kita tidak pasti. Dan kemudian kita ni, kita sendirilah sentiasa doa kepada Allah Ta'ala. Nabi ajar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Imam Ahmad, yang selalu kita ajar orang baca kan. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, aku minta kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku minta kesejahteraan dan kemaafan pada agamaku, duniaku, hartaku dan kaum keluargaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku, seluruh aibku, dan amankanlah perasaan. Kita pun takut soal aib ni, kerana semua hamba Allah Ta'ala ni ada ke masalahnya. Dan kita bukan itu kita justifikasikan apa yang berlaku, kita tak. Tapi kita cuma mengelakkan untuk membicarakan hal itu. Ada orang nak membicarakannya, viralkannya dengan ijtihad mereka, seperti mungkin saudara Zahrin, dia ada alasan dengan hujah-hujahnya. Kita tak menentang ijtihad itu. Maksudnya kita kata itu tu pulang kepada dia. Itu ijtihad dia dengan alasan-alasan dia bagi tahu kerana nak menjaga itu dan ini. Kita tak mau mengulas itu. Cuma saya secara peribadi tidak mengambil langkah itu. Bukan kerana dia kawan saya, dia bukan dia tim saya, tak, dia bukan. Status yang dikeluarkan itu, yang kata saya kawan dia itu status tu yalah, memanglah saya kenal dia pun kenal saya kerana saya pernah di Oxford juga. Jadi fellow di sana. Itu tahun 2014 aku ingat. Jadi 2014, hampir 8 tahun yang lepas lah, 8 tahun. Masa tu tak ada lagi isu-isu yang ditimbulkan tu. Tapi as a human being, manusia, saya kenal dia. So I consider dia friend lah, kawan lah. Dan pernah jumpa begini. So I call him a good friend. Good friend ni ialah itu never justify apa-apa yang berlaku selepas daripada itu. Yang itu kita tak tahu. Cuma itu hal yang saya nak sebut bahawasanya di dalam perjuangan kita ni, orang lain mungkin mengambil pendekatan yang lain-lain. Saya nak bagi tahu bahawasanya kalaulah logiknya, kalau kami mau, kamilah orang yang akan menyebarkan lagi perkara itu. Tapi perjuangan untuk menegakkan Quran dan Sunnah ni, dia tidak melalui jalan yang seperti itu. Isu kita ialah isu ilmu, ilmiah. Kita tak setuju dengan dia di sudut ilmiah, kita berdebat sudut ilmiah, kita menolak dia, juga adik dia dengan zikir hu dan seumpamanya yang mereka bawa. Kita tolak hal-hal itu. Tapi kita tidak pergi ke channel itu, iaitu isu-isu yang membabitkan hal peribadi individu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kerana kita akan cuba disiplin. Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Quran ajar supaya kita minta Allah ampun kita dan berlebih-lebihannya kita dalam urusan kita. So itu saya nak jelas, dan saya nak bagi tahu bukan kepada Datuk Zahrin sajalah, kepada semua, juga kepada mereka yang mungkin tak bersetuju dengan saya. Jika sekiranya orang seperti Zamihan, yang semua orang boleh tahu segala benda dia maki saya, jika hal ini berlaku pada Zamihan, bukan pada Dr. Afifi pun, saya tetap tak akan
mengambil jalan untuk meraihkan perkara itu, aib itu, supaya sama-sama untuk diasak individu itu. Kerana mungkin orang lain ambil, tapi itu bukan pendekatan saya. Dan saya tidak bersetuju ataupun tidak berminat dengan pendekatan itu. Saya tak mau menyalahkan orang yang viralkan itu dengan alasan apa. Saya tak tahu. Itu dia orang dengan argument dia, mungkin saya tak dengar penuh argument dia, saya tak tahu. Tapi itu bukan cara yang saya ambil. Bukan kerana saya takut. Saya tidak rasa saya perlu takut dalam hal ni. Cuma saudara Zahari mungkin orang politik. Jika dia masih ingat, saya pada zaman Tun Mahathir Perdana Menteri yang keempat, saya masih budak sekolah lagi. Lepas tu baru keluar universiti. Zaman Pak Lah kuat, saya jadi mufti. Saya menulis di dalam Mingguan Malaysia Akhbar UMNO yang dikuasai oleh UMNO. Saya mengkritik Perdana Menteri, saya mengkritik apa yang kerajaan buat di dalam Akhbar UMNO, dan saya juga mengkritik Perdana Menteri. Dan siapa yang pergi ke internet, dia masih jumpa pantun cari ganti yang viral ketika itu, yang saya sebut berkaitan dengan kedudukan Perdana Menteri. Dan juga tentang puisi di mana subsidi kami, dan juga artikel berhubung dengan pembaziran kerajaan yang saya tulis di dalam Akhbar UMNO. Ketika Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, dia ada membela saya juga dalam kes di Selangor, tetapi saya telah mengkritik isu YNDB dan seumpamanya ketika mereka sangat berkuasa. Kemudian saya jadi mufti, saya mengkritik Perdana Menteri. Kemudian kerajaan bertukar. Tun Mahathir baik dengan saya juga. Ada jawatan yang dilantik semasa dia memegang Perdana Menteri kali yang kedua. Pun saya mengkritik kerajaan ketika itu dengan perkara-perkara yang saya rasakan tak wajar berlaku. Sehingga bila kerajaan bertukar, mungkin pada dua Perdana Menteri yang akhir ni, saya kurang mengkritik kerana saya melihat telah terlalu letihlah negara ni bertukar-tukar kerajaan. Akhirnya kalau asyik duk jatuh, akhirnya negara lebih parah. So saya berhenti sekejap, bukan kerana mereka terlalu kawan saya, yang sebelum itu lebih kawan saya daripada yang selepas daripada itu. So isu yang mungkin saudara Zahari selain menyebut saya nak please kawan, hal itu tak berlaku. Afifi is not my close friend. Dan untuk saya nak please dia, tetapi itu adalah pendekatan yang saya ambil. Alhamdulillah, I'm a sinner, a great sinner. Saya seorang pendosa. Saya juga takut Allah Ta'ala dalam hal-hal peribadi ini. Kerana kita ni Abdullah al-Muznib, hamba Allah yang berdosa. Saya cuba elakkan hal-hal itu yang membabitkan isu peribadi. Tapi saya mengkritik kalau ia membabitkan hal masyarakat awam. Termasuk isu bala, isu apa yang membabitkan lebih besar daripada jawatan Perdana Menteri dan seumpamanya, saya juga menyebutnya. Maka dengan itu, saya bukan kata isu tu saya tak berani ataupun ada kawan. Tidak ada isu kawan. Cuma saya punya pendekatan tak nak. Walaupun Afifi bukan daripada, bukan sekufu apapun, bukan secocok dengan apa yang saya perjuangkan, dan banyak juga medan yang kami bercanggahan, dan dia sedang berusaha keras pada saat-saat akhir itu untuk membawa hal-hal yang sangat saya tidak setuju. Dan di dalam medan itu saya bertembung dengannya. Tetapi isu peribadi yang timbul itu antara dia dan diri dia. Orang lain ada pandangan yang tersendiri, tapi untuk mendapatkan ulasan saya dalam hal itu, supaya saya juga turut untuk menghantam beliau isu-isu tu. Bukan saja beliau, musuh saya yang maki saya pun kalau berlaku, saya tak akan angkat kes itu menjadi satu modal saya di dalam bertempur dengan orang yang saya berbeza, insya-Allah. Kerana saya rasa saya akan kekal di atas.
hujah ilmiah, permasalahan ilmiah, permasalahan yang membabitkan kemaslahatan awam dan seumpamanya. Dengan tidak menafikan apa yang mereka buat itu, sebahagian yang membantah Afifi dan seumpamanya, ada ijtihad mereka yang tersendiri. Jadi ini saya nak jelaskan, dan itu juga pandangan saya pada sahabat-sahabat yang mengangkat syiar Quran dan Sunnah, supaya kalau bolehlah hal-hal yang seperti ini, kita mengambil pendekatan yang lebih baik, mendiamkan diri, dan hal itu diserahkan kepada orang-orang yang mereka mungkin ada bukti, ada apa, nak proceed kes itu, terpulang pada mereka. Tapi tidaklah pada saya yang juga yang dhaif ini. Jadi saya sebut hal ni lah, kerana ramai orang juga bertanya tentang pendirian hal ni. Biarlah saya kekal di dalam daerah ilmiah dengan kadar yang saya mampu. Isu-isu peribadi ni, saya tidak ada kekuatan untuk itu. Kerana itu bukan pendekatan yang kita ambil. Supaya musuh kita, orang yang berbeza dengan kita, tahu kita adil terhadap mereka. Kita ni kalau kita mau dengan kadar yang Allah bagi, saya pun boleh bercakap juga, boleh baca nas juga. Kita boleh melalui jalan yang lain. Ikut macam mana ramai ustaz-ustaz buat, bagi orang cium tangan kita, cium kaki kita. Tapi kita tak mengambil jalan itu. Walaupun saya tak pernah kata cium tangan salah, tapi saya pun tak mahu orang cium tangan saya kalau nak memuliakan saya kerana kedudukan kesolehan saya ataupun seumpamanya. Kalau dia cium saya kerana saya tua pada dia, itu penghormatan, tak apalah. Kerana saya tidak pergi ke jalan itu untuk menjadikan agama sebagai tempat untuk saya menunggangnya sehingga saya diagung-agungkan. Maka tidaklah munasabah untuk saya pleasekan Afifi yang bukanlah kawan rapat saya, sehingga saya tak mengulas tentang dia. Tak munasabah. Saya tak mengulas bukan kerana dia, kerana itu memang pendekatan yang saya ambil di dalam perjuangan saya ni. Mudah-mudahan masyarakat dapat faham, terpulang pada pendirian masing-masing dalam hal ini, tapi itu bukan pendekatan saya. Terima kasih.